Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni, pagi Ramadan yang mulia ini, di pagi Isnin yang penuh keberkatan ini, kita dapat sama-sama berada dalam kuliah duha kita dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan sedikit ni kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Okey. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada kita, tapi sebelum tu seperti biasa kita mulakan dengan dengan asmaul nabi kita dulu, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyyu Rahmah Nabiyyu Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى صاحب البرهان صاحب البيان فصح لسان مطهر جناني رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغرور سعد الله سعد الخلق خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni kita dapat sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Itu yang sangat bersyukur. Anda di rumah, saya di rumah, kita semua berada di rumah, tapi kita disatukan dalam majlis ilmu dengan teknologi yang Allah Subhanahu wa taala buka kepada manusia. Alhamdulillah. Dulu majlis ilmu, kalau anda kata jadilah kejadian macam ini kan,
kita agak terpisah dan tak tahu berita macam mana. Sekarang Alhamdulillah, walaupun kita berjauhan tapi kita berdekatan dengan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dan jadikan, insya-Allah. Okey, kuliah Ramadan kita banyak mengenai pengurusan emosi, kan? Mengenai bagaimana nak meningkatkan diri kita, bagaimana nak maknanya memperbaiki diri, kan? Bagaimana kita nak jadi orang yang baik kepada lebih baik, kan? Daripada maknanya kurang baik kepada yang lebih baik, kan? Kita dah cerita mengenai circle of action, kan? Macam mana yang dikatakan sebuah amalan tu menjadi amalan dari circle of action dia. Kalau kita ada bincang mengenai istiqamah, kita ada bincang macam mana nak ubah attitude kita ke arah lebih baik dan sebagainya. So jadi hari ini saya nak kongsikan, daripada banyak-banyak yang kita kongsikan pada beberapa ketika yang lepas, kita banyak kongsikan bahawa nak buat sesuatu kena ada permulaan, mana kena ada start, kan? Kena ada permulaan, kena ada ibtidak, dia panggil ibtidak. Ibtidak ni mana kena ada permulaan. Soalannya kadang-kadang ada orang yang dia nak mulakan sesuatu perbuatan baik tapi tak boleh nak start, kan? Dia punya bateri kereta lemah. dia punya bateri kereta tak boleh nak start. Jadi maknanya ada setengah orang dia susah nak start, ataupun dia susah nak memulakan satu benda tu. Jadi maknanya tak boleh nak mula-mula. Okey. Sehari ni saya memang ada kat IKIM. Sekejap lagi kita akan berhenti, maknanya lebih kurang awal sikit pada hari ni, sebab pukul 10 lebih, 10 suku lagi saya akan ada live di IKIM. Jangan lupa dengan IKIM pula. Sama juga saya akan berada di rumah, maknanya kita kongsikan di IKIM pula. Itu mengenai maknanya Asmaul Husna dan macam mana penyelesaian penyelesaian masalah-masalah keluarga. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey. So jadi maknanya macam mana cara nak start? Macam mana cara kita nak start sesuatu perkara tu? Macam mana kita nak memulakan satu perkara tu? Kadang-kadang kita memang ada cita-cita nak buat tu benda tu, tapi tak bergerak-gerak. Bagaimana cara dia? Bagaimana teknik dia? Kan? Bagaimana dia punya kaedah dia? kalau kita lama kata kaifiat dia. Macam mana kaifiat dia? Okey. Kita gunakan satu kaedah yang Nabi SAW ajar. Apa dia? Kalau bahasa moden sekarang kita panggil countdown. Countdown ni maknanya kiraan ke belakang, kiraan. Kita ada satu kiraan, kena kita pergi ke arah kiraan itu. Ini apa yang Nabi SAW ajar sebenarnya kepada kita untuk memulakan sesuatu. Jadi maksudnya, jadi nak memulakan sesuatu, kita ada cita-cita nak buat ni tapi tak start. Tapi tak mula-mula, tapi tak bergerak-gerak, tak berjalan-jalan, kan? Maksudnya masih bertangguh saja. So macam mana caranya kita nak memulakan satu perkara ataupun satu perkara yang maknanya nak usaha itu, macam mana cara nak mulakan? Iaitu kita gunakan dengan countdown. Countdown ni maknanya satu kiraan ke belakang. Okey, saya nak bagi contoh. Kenapa dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW sebut, apa kata Nabi SAW? Maknanya umur umat Muhammad ni, umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, sekitar 60 ke 70. Kita ambil lah maknanya satu umur seperti umur Nabi SAW. Jadi umur Muhammad, kata Nabi SAW, baina sittin wa sab'in. Umur umat Muhammad tak seperti mana umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu, masya-Allah. Maksudnya umur umat terdahulu ni dia panjang. Contoh macam umat Nabi Nuh AS. 1000 tahun, 1500 tahun. Kalau andai kata umur umat Nabi Nuh umat Nabi Nuh tu datang dekat zaman kita lah, ditanya ibu-ibu, mak-mak, abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, umur awak kan umur awak ni berapa? Maklumlah orang Johor. Umur awak berapa? Kita pun gigi-gigi lutut. Umur saya ni 70 tahun. Sakit pinggang lah, sakit lutut lah. Apa kata umat Nabi Nuh? Muda belia budak ni.
Kenapa muda belia? Oh, yang tua 1,500 tahun, 70 tahun muda belia. Jadi, tapi umur umat Muhammad, kata Nabi SAW, baina sitin wa sabin, sekitar 60 ke 70. Mungkin ada lebih daripada itu, mungkin kurang daripada itu, tapi sekitar 60 ke 70 tahun. Ini umur umat Muhammad. Jadi kita ambil lah 64 sempena dengan umur Nabi SAW. So kita buat satu countdown. Okey, berapa umur kita? Kata umur kita 30, umur kita 40, umur kita 50. Kita ambil umur 64, 64 kita ambil kita ambil kau berpuasan suami saya orang Johor, berpuasan itu orang Johor memang Okey. So ini mana kita ambil umur 64, kita buat countdown ke umur kita. Katakan umur kita sekarang 40. Kita ambil lah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, jaga kesihatan kita, jaga makanan kita, pergi berjogging, bersihat, kita akan lebih sihat, kan? Kita bersihat. Jadi maknanya, tapi kita ambil countdown umur 64. Kita ambil umur 64, umur Nabi SAW 64. Kita ukur dengan umur kita tengok berapa baki umur kita yang ada. Kemudian kita ukur, okey, mungkin umur kita 40, umur Nabi 64, kan? Nabi sebut baina situ nasabin, aku ada lebih kurang 24 tahun lagi. 24 tahun lagi, apa aku nak buat? Baru mulakan buat. Okey, aku nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Kita gunakan countdown. Kan? Sebab itu yang Nabi ingatkan tu, supaya Nabi kita nak kita celik akal, kita ada celik hati, kita ada kesedaran bahawa umur kita ni, umat Muhammad ni, dia tak seperti mana umur umat terdahulu. Mungkin kurang daripada itu, mungkin lebih daripada itu. Baru ni sahabat saya, kan? Kawan baik saya dan keluarga dia baik, dengan suami dia baik, Ustazah Allah yarhamah, kan? Allah almarhumah Ustazah Syadiah. Ustazah Syadiah umur kurang lebih 40 tahun, kan? 40 tahun, maknanya Allah ambil dia tanpa disangka-sangka, tak ada sakit, tak ada apa semua, kan? So maksudnya kita kena alert, kita kena alert dengan umur kita, sebab umur lah masa dan dia berjalan. Jadi kita kena buat countdown. Okey. Jadi itu countdown umur yang panjang. Kita umur aku 40. Ada lagi 24. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Kita tak diajar untuk takut pada kematian, sebab mati itu permulaan hidup yang baru. Dan bagi orang beriman, hidup baru tu lagi indah sebenarnya. Lagi indah. Maknanya lagi indah, kan? Macam inilah ya. Dulu kita berada di perut mak kita. Kita rasa selesa. Selesanya duduk, tak ada orang kacau, kan? Kemudian kita dilahirkan. Mula kita dilahirkan, kita akan nangis. Macam tak setuju pula, kan? Macam, kenapa kasih dia? Luasnya. Kita tak setuju, kan? Tapi hari ni, siapa yang di antara kita nak gini ni COVID ni, jom kita masuk dalam perut mak balik lah. Kalau boleh masuk dalam perut mak balik, duduk dan diam, siapa yang nak? Tak ada siapa nak, kan? Macam tu juga orang yang meninggal penuh dengan kenikmatan, dia bagi peluang untuk balik ke dunia, dia tak nak pun. Dia kata, tak nak lah. Sebab apa? Dekat kubur tu kerehatan lagi, Masya Allah. Kan? Orang beriman, kalau dia meninggal, dia tak nak balik pun. Dibagi peluang pun. Tak nak, aku tak nak balik. Macam kita lah, tak nak balik ke dalam perut mak kita, kan? Sama je. Sebab apa? Lagi indah sebenarnya. Kan? Sebab itu orang beriman atau orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak diajar untuk takut pada kematian. Kita disuruh untuk bersedia untuk kematian. Okey. Di mana gunakan kaedah countdown ataupun kiraan. Kiraan pertama ada awareness. Ada awareness, mana awareness ada kesedaran. Kan? Maksudnya kita ada kesedaran untuk mana umur aku perlu gerakkan sesuatu, perlu do something, kan? Kena gerakkan sesuatu, kena mula. Okey, dalam skala yang lebih kecil lagi, gunakan countdown. Saya suka mencadangkan, saya banyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan perkara ini, dapat dengan izin Allah dapat berubah maknanya orang yang susah nak bergerak. Gunakan countdown ataupun kiraan 5. Kiraan 5. Kenapa 5? Kalau kita nak buat 30 pun boleh, 100 pun boleh, tapi macam panjang sangat. Kan? Mana kiraan 5. Contoh. Kata hari ni, kan, kita kata duduk penat ni, kan. Hari ni nak kemas store rumah lah. Kita nak kemas rumah. Saya suka bagi contoh kemas rumah, sebab orang kadang-kadang
dia tak fikir dia ada kerja. Kalau dia kata, tak ada kerja lah hari ni, apa benda nak buat tak kerti lah. Padahal banyak benda boleh dibuat. Kemas rumah sekalipun, kalau cuba tak kemas rumah, tengok berapa banyak sampah kita boleh keluarkan daripada rumah kita tu. Okay, count down 5. Contoh gini kan, apa benda nak buat, nak kemas rumah lah, Allah tapi malasnya. Kira 5, 4, 3, 2, 1. Bergerak lah. Hari ni ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, cuba. Boleh cuba. Kalau kita kata 5 sikit sangat, nak 10 pun tak apa, nak 100, nak 1000 pun tak apa, tapi lambat lah 1000 lah. 1999, 998, 997, lambat lah kan. Kita kira 5. 5. Okay, jadi maknanya susah nak bangun ni, bangun. Malasnya. 5, 4, tak nafas. 3, 2, gerak 1. Maknanya kita ambil sempena dengan Nabi ajar, maknanya count down umur kita. Begitu juga dengan pekerjaan kita, gunakan countdown 5. Mana gunakan countdown. Saya suka cadangan, dan saya banyak dengan izin Allah kongsikan benda ini dalam kursus-kursus saya dan sebagainya, dan feedback memang bagus. Maknanya ini belajar cara nak gerak macam mana. Kadang-kadang kita kata kita nak buat something, kita nak buat sesuatu benda, tapi maknanya macam nak gerak ni kan. Gunakan kiraan 5. So maknanya apa nak buat? Alah, malahnya nak buat, nak kemas store, malasnya. Tak nafas tu, 5, 4, 3, 2, 1. Gerak. Tak percaya? Tak percaya, boleh cuba, try test. Kita ambil sempena dengan hadis Nabi ajar mengenai countdown umur. Kita buat countdown 5 saat. Ini kita panggil countdown 5 saat. 5 saat untuk kita buat satu benda tu. Sebab apa? Bila kita kenapa saya cadangkan 5 saat. Okey, saya kongsikan teori dalam diving. Dalam diving ya. Dalam diving, okey, kita dalam air. Okey. Terutamanya saya dengan izin Allah SWT instructor diving ya, dan bukan saja instructor recreational. Diving ni, okey, saya cerita sikit. Diving ni dia ada 5 disiplin dia. Recreational yang menyelam, tengok ikan, tengok coral. Kemudian free dive ni within one breath boleh terjun 40 meter, 30 meter, maknanya tanpa tank. Okey, itu namanya free dive. Kemudian dia ada commercial dive ni yang patri-patri kerja dalam air. Kemudian dia ada technical dive. Technical dive ni maknanya yang lebih 40 meter. Lebih 40 meter kita panggil technical. Dan dia ada mission dive. Mission dive ni maknanya sesuatu mission lah. Contoh macam kita panggil public safety. Public safety tu yang terjun cari mayat dan sebagainya. Okey. Saya dengan Jalas instructor diving dan instructor public safety diving. Saya dah ajar beberapa balai bomba dah. Selangor, Subang Jaya, Shah Alam, Melaka, Negeri Sembilan, maknanya bomba. Maknanya sampai dah mengajar bomba. Okey, so maksudnya saya nak kongsikan teori dalam diving. Apabila kita diving, terutama mission dive ni mana terjun dan cari mayat dan sebagainya, zero visibility, tak nampak. Tiba-tiba kita tersangkut. Saya pernah ketika saya training bersama bomba Negeri Sembilan yang paling dirisaukan antaranya adalah tali pancing. Tali pancing kalau terikat, dia bukan boleh putus-putus macam itu saja. Dia memang tali pancing kan kuat kan, ada pound-pound dengan 20 pound, 30 pound, 40 pound, 50 pound dan sebagainya. Okey. So jadi katakan satu orang tu dia terikat kan. Biasanya kalau orang berhadapan dengan situasi terikat ataupun macam itu, apa yang dia akan buat, dia akan jadi panik. Bila dia jadi panik, dia akan narrow vision. Dia terikat lah. Dia akan freak out. Dia akan narrow vision. Bila narrow vision, otak dia akan jadi pendek. Dia akan cepat-cepat nak naik. Itu yang kadang-kadang dia boleh buka gas dia, dia boleh buka dia punya mask dia, akhirnya boleh berlaku accident. Jadi apa yang diajar dan di training dalam public safety diving, yang mana yang menyelam zero visibility ni, berlaku satu-satu accident,
dia suruh kita count down. Tapi dalam diving dia suruh kita count down 20. Dan sebutkan, 20 sebutkan 20, 19, 18, 17, 16, 15. Supaya apa? Supaya jangan fikir masalah tu. Supaya jangan fikir masalah tu. Kita nak tenangkan dengan countdown nombor, supaya kita relax, okay, do something. Jangan freak out. Jangan jangan rasa cemas, jangan panik kan. Jadi baru cari pelan-pelan. Oh, ada tersangkut ni. Keluarkan pisau kita. Biasa pisau akan ada dekat mana bahagian dada kita. Satu-satu okey kita potong. Satu okey, mana lagi? Oh, dekat sini terikat, potong. Satu lagi terikat, potong kan. Baru masuk balik pelan-pelan dan baru naik. Jadi maknanya teknik countdown ni digunakan sampai dalam diving. Diving ni satu aktiviti yang maknanya yang dari skill dia. Sampai teknik countdown digunakan untuk fokus kita, untuk fokus apa yang kita nak buat. Jadi maknanya kita gunakan benda ni. Ini sebenarnya berasal daripada Nabi. Nabi SAW ajar benda ni. Nabi ajar kita untuk countdown, untuk kita memulakan sesuatu benda, untuk kita buat satu benda tu. Macam kita bermula umur. Okey, umur Mak Muhammad 60 ke 70. Berapa umur aku? 50, 30, 20. Okey, ada berapa tahun lagi ni? So aku kena buat. Maknanya kita countdown umur kita untuk buat something. Dan skala yang lebih kecil lagi dalam kita nak buat sesuatu benda. Jadi saya suka cadangkan, kalau orang yang suka tangguh tu 5. 5. Macam okey nak buat ni. Semalam kita dah cerita perasaan niat kan. So kita niat nak buat satu benda. Di pagi-pagi tu okay, aku hari ni nak kemas store. Hari ni nak kemas store. Store rumah kan. Tapi mengantuknya, malas. Aduh, nak tidur, nak baring kira. Kemas store. 5, 4, 3, 2, 1, gerak. Maksudnya apabila kita mula kira, kita akan start melupakan benda yang lain. So kita fokus dulu. Okey, aku nak kemas store. Contoh aku nak kemas store hari ni. Tapi nak tidur kejap. Tapi penat lah. Tapi mata mengantuk lah. Kan banyak distract kita tu. Kan banyak yang mengganggu kita tu. Jadi kita nak fokus pada kemas store tu, dan kita nak melupakan, kita kira countdown kan. Okey, 5, 4, 3, 2, 1, geraklah. Jadi maknanya ini yang Nabi SAW ajar. Sebenarnya countdown umur kita berdasarkan hadis Nabi SAW. So kalau kita countdown umur kita, contoh katakanlah umur kita 40 contoh kan. Umur Nabi 64. Kita jaga kesihatan, mungkin lebih daripada itu, mungkin kurang daripada itu. Mudah-mudahan Allah lebih daripada itu. So maknanya, tapi kadang-kadang okey, umur Nabi, umur aku 40 contoh 64 umur sunnah Nabi. So aku ada 24 tahun lagi ni. Aduh, nak buat apa jadi maknanya kita kira countdown. Aku 24 tahun tak, banyak benda ni. Maksudnya start countdown kita buat. Jadi kita boleh menggerakkan sesuatu, nak memulakan sesuatu. Benda ni yang susah, nak memulakan sesuatu tu kan. Kita kadang banyak benda nak buat, banyak cita-cita kita nak buat, banyak benda yang bagus kita nak buat kan, tapi nak mula tu tak start tak mula-mula, tidak gerak-gerak. Sebab apa? Sebab banyak distraction, banyak benda yang kita fikir, banyak benda yang datang, banyak benda yang ada pilihan pada diri kita. So bila kita start countdown, kita mulakan dengan niat. Okey, apa contoh kan? Hari ni nak kemas dapur. Hari ni nak kemas dapur, bersihkan betul-betul lah. Kemas dapur, bersihkan betul. Tapi malas. Kira 5, 4, 3, 2, 1, gerak. Tak percaya boleh cuba. Dalam 3-4 hari ni, kalau saya ceramah, masuk balik, tengok apa kesan dia. Apa dia punya kesan, apa dia punya dia punya perubahan yang kita rasa bila kita mulakan teknik countdown ini, ataupun teknik kiraan kepada satu matlamat. Kena kita kira di belakang ke satu. Kenapa tidak kira ke depan? Kira ke depan ni nampak macam banyak sangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolehlah. 6, nak 5 je. 10 lah. Tapi kalau kita kira ke belakang, maksudnya 1 tu dah habis dan kena bergerak. Itu yang teknik countdown sangat bagus. Digunakan untuk mengelakkan distraction dalam diving,
panik dalam diving, digunakan banyak benda. Tapi saya tengok dia berasaskan daripada hadis Nabi SAW. Nabi ajar dulu. Nabi suruh kita buat dulu. Nabi suruh kita kira mengenai umur kita untuk kita do something, untuk kita buat something, untuk kita start memulakan sesuatu benda, untuk kita tidak tangguh satu benda tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Kemudian setelah kita countdown, okey, so maksudnya maknanya kita nak start gerak tu, okey, kita pun mula bergerak. Gerakkan, bangun, bergerak, bermula, kan? So balik kepada apa yang kita kongsikan, circle of action tu. Bila kita ada permulaan, circle of action yang dikatakan pekerjaan jadi sebuah pekerjaan kan ada 3 kan? Dari 3. Pertama sekali permulaan, kena ada mula, kan? Kita pun dah mula kemas stok. Kalau ada pergerakan, dah keluarkan sampah-sampah. Kemudian kena ada penamat dia, teknik dia. Maksudnya mana teknik ikhtitam dia, kena tamat dia. Mana kemas stok, jangan dah keluar. Banyaknya sampah, tangguhlah esok. Jangan. Kena circle of action tu kena lengkapkan. Mana at least dah masukkan dalam plastik sampah, dah apa sudah kumpulkan, at least okey, selesai tu tempat, kan? Jangan maknanya mula kita balik pada kuliah kita circle of action tu. Apakah yang dikatakan circle of action tu? Maknanya circle of action, maknanya kita tadi kita cerita macam nak mulakan sesuatu. Okey, kemudian ada pergerakan, kena ada penutup, kena ada ikhtitam. Baru dah dikatakan sempurna sebuah pekerjaan tu. Kalau kita memulakan tanpa ada circle of action, itu kuliah kita untuk mana pada circle of action yang lepas tu, maksudnya buat sampai habis, untuk buat sampai habis, maka kita akan dapat banyak dan rahsia keberkatan umur dengan banyaknya circle of action kita boleh buat. Katakanlah 30 hari Ramadan, satu hari kita buat 3 circle of action. Circle of action, kalau 30 hari Ramadan ada 90 pekerjaan yang boleh kita buat, yang telah selesai kita buat. Selain berrutin, masuk tandas, itu tak kira lah. Mandi tak kira, gosok gigi tak kira, itu tak kira. Ini benda baru yang kita nak buat, kan? Tengah PKP ni, pastikan rumah kita lebih ceria, lebih cantik, kan? Tengah PKP kan, bersihkan rumah, bersihkan sawang secara jujur. Banyak sawang-sawang kat rumah kita tak buang. Time PKP ni tak ke mana ni, tapi sawang tak bergerak, kan? Berbanyak belakang rumah kita, store rumah, dapur, kan? Plastik, kan? Kita sayang nak buang. Kalau nak guna, maknanya simpanlah dah 10 ke 20 ke. Ini dalam tu dah 3 tahun. Plastik tu dah 3 tahun dekat laci kat dapur tu. Dah jadi sarang lipas kadang-kadang dah. jadi nak guna 10-20 simpan, yang lain ambil buang. Jangan jadi sangat lipas kat situ. Dapur kita, cuba kita tengok dapur kita kan, banyak kadang plastik lah, apalah, pinggan tak guna lama, keluarkan, letakkan yang boleh kita nampak untuk kita gunakan. Ini PKP ni, sebab apa saya suka cerita mengenai bersihkan rumah? Sebab Nabi SAW yang perintahkan ataupun galakkan ataupun suruh. Nabi sebut, nadhifu afna'a buyutikum, kamu bersihkan sekitar rumah kamu, fa innan nadhafatu minal iman, kerana kebersihan sebahagian daripada iman. Tengok bau katil. Berapa lama bau katil tu? Rambut ada, rabuk ada, hadiah kahwin yang dah dekat 15 tahun. Hadiah kahwin dah dekat 15 tahun. Keluarkan. Kalau tak keluarkan, macam mana nak gunakan, macam mana nak nampak? Ya, kita sayang, tapi semua benda kena keluarkan. Bawa katil kita, kan? Baju. Kakak, ibu-ibu, berapa banyak baju kita sekarang dah tak muat dah, kan? Kita beli baju. Kadang-kadang baju kita, kan, kakak, ibu-ibu, kan, melompat dekat almari suami dah.
baju kita tu dah melompat kat lemari suami dah lagi banyak. Tapi banyak yang kita kadang-kadang tak pakai. So ambil kalau kita kata okey ni dah tak muat dah ni. Tapi mungkin nanti lepas puasa boleh muat, simpan. Tapi ada banyak yang kita bagus-bagus yang kita tak pakai. So basuh baik-baik, lipat baik-baik, boleh hadiah dekat orang. Jadi manfaat tu ada. Berbanyak baju-baju kita tak guna pun. Baju bag. Bag kita kumpul banyak tak guna. Kan? So jadi maknanya kita boleh hadiah kat orang, bagi dekat orang, kan? So maksudnya mulakan, do something. Janji buat sesuatu benda. Longkang kat belakang rumah tu. Longkang kat belakang rumah tu. Berbanyak hitam tak diuruskan. Hari ni beli kelorok dekat kedai semua kan. Beli ataupun sabun, sental. Ajak anak kita, ajak suami kita, sental. Malas dah. Tadi teknik countdown tadi tu. Malas lah. Okey, tapi kena ada niat dulu. Malam dah start niat nak buat suagi makan kemakan dapur, kena apa semua kan. Ajak anak kita. Kan boleh tidur je tu kan. Dinding rumah berlumut, longkang bilik air. Berbanyak botol-botol shampoo yang dah habis dah. Kan? Kalau guna tak apa. Ini dah 4-5 botol shampoo tu lah. Kan? Botol-botol sabun tu. Kan? Sepah. Ambil kemah buang. Abang-abang, ayah-ayah kan. Banyak kita servis kereta, minyak hitam ada lebih. Kan? Minyak hitam ada lebih. Okey? Tapi dah 5 tong. Dah 5 tong minyak tu. Satu kan, 4 lagi buang. Pukul baik pergi buang. Nak penuhkan stor kita. Kadang-kadang stor kita penuh. Kipas rosak ada, blender rosak ada, tikar dah koyak ada. Apa lagi? Banyak benda lah ada. Maknanya ambil, keluarkan, recycle, sangat bagus. Recycle. Janji ada satu benda. Satu benda buat. File-file cik suami yang tak terbuang tu, betul? Kadang-kadang file-file lama-lama kan. Okey, minyak hitam, betul. Minyak hitam tu. Okey, saya nak cerita kat sini, sementara kita PKP ni kan dulu tak sempat. Mungkin kita kata tak sempat. Ini memang ada kat rumah. Kan? Okey, dulu, sekarang ni memang ada kat rumah. At least buat satu benda. Jangan kita asyik tidur je kan. Dipanggil hypersomnia. Insomnia, susah nak tidur. Hypersomnia, banyak tidur. Tidur walaupun dalam hadis yang disebut tidur orang berpuasa tu ibadah, tapi dalam keadaan daripada kau mengumpat jalan sini mengumpat, baik tidur kan. Ataupun letih tu dikira pahala. Tapi macam kenapa kita tak nak usahakan satu benda yang at least rumah kita kemas. Jadi selepas PKP berbeling-beling rumah kita, baru semangat baru ada. Rumah tu jadi rumahku, syurgaku kan. Nak beli cat lah sama-sama anak-anak kan, ramai kat rumah tu kan. Cat ke apa ke, sental lah benda-benda yang berlumut ke, benda apa semua. Jadi maknanya do something, buat satu benda, buat circle of action tu, mulakan. Malas, gunakan teknik countdown yang telah kita kongsikan pada hari ini kan. So jangan malas-malas, jangan tangguh-tangguh kerja, buat sesuatu benda yang berguna dalam hidup kita. Paling kurang kasut-kasut isteri senang nak kemas, nak buang, baik nak bagi kat orang. Kasut banyak, kadang-kadang betul kasut kita beli banyak bagus-bagus lagi, seliakan, boleh hadiah kat orang. Ramai orang susah, ramai orang tak ada kasut pun kan. Maknanya kalau yang suami harap isteri je kemas, macam tu Ustaz. Ajak suami, dia kena mengajak. Benda ni kena ajak. Maksudnya ajak, ingatkan, ajak. Jom kita hari ni, jom kita buat something. Jangan tak buat something. Jangan tidur je, jangan kita malas tak nak, itu kita tak nak. Sebab takut, katakanlah sambung lagi untuk 3 bulan dan kita terbiasa untuk hypersomnia, takut benda tu jadi tabiat. Tabiat tidur, jadi malas. Itu yang kita rungsingkan. Sebagai orang Islam, kita tak nak benda itu kan. Kita nak orang yang semangat, rajin, ada kepekaan dan buat sesuatu. Kuliah kita pasal circle of action tu, itu sangat penting sangat untuk kita faham, kita buat. Hari ni kita cerita macam nak memulakan, gunakan teknik countdown.
teknik kiraan maknanya kita faham dan kita mulakan. Benda tu sangat berguna dan sangat berkesan insya-Allah kalau betul-betul kita nak buat. Kan? Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, hari ni saya minta izin berhenti awal sikit sebab kejap lagi saya akan ada live dekat IKIM. Jangan lupa nanti pukul 10 suku kita dengar kat IKIM. Itu Asmaul Husna pula. Asmaul Husna penyelesai masalah rumah tangga. Kasut-kasut isteri dan handbag isteri ustaz dah melimpah. Betul? Kadang-kadang dia melimpah sampai melompat kat almari kita orang lelaki. Boleh tak buang barang suami senyap yang dah lama dan pun tak pakai? Ijtihad sendiri boleh dan tak boleh. Jadi maknanya dia kalau dah tak tengok tu boleh lah kan. Kat mana nak dengar kuliah Circle of Action? Boleh pergi dekat YouTube saya, YouTube channel type Ustaz Amin. Saya ada pernah bagi kuliah di sini dan di-upload dekat YouTube tu. Circle of Action sangat bagus. Nanti saya boleh cerita dan kongsikan lagi, ingat lagi. Okey, teknik countdown sangat bagus, yang betul. 90% baju saya orang lelaki ni apa beza? Kenapa orang perempuan banyak baju? Sebab teknik memakai berbeza. Orang perempuan kalau pakai baju kan, dia ambil baju ni, dia tengok sini, cantik tak cantik tak Beza orang lelaki. Orang lelaki ni pakai baju, dia akan ambil baju itu dah, boleh lagi ni sebab tu baju orang lelaki tak banyak. Ini orang lelaki kat Baghdad tau, bukan kat sini Ini orang lelaki kat Baghdad. Allah Akbar. Oh, saya nak share macam mudah menghafal Quran tu. Malam ni kuliah malam ni. Sebab tadi tadi maksudnya kita cerita mana start dan mula. Ingat nak mula betul Quran tu, tapi direction tu dah jadi ke maknanya kemas rumah. Okey, bagus, alhamdulillah. Jadi maknanya untuk hafal Quran malam ni insya-Allah saya akan fokus teknik menghafal Quran, macam mana nak track anak kita untuk menghafal Quran dan diri kita sendiri insya-Allah. Okey, insya-Allah. Panjang umur murah rezeki, jumpa lagi. Saya doakan tuan-tuan semua turut Allah pelihara, turut bagi semangat, dan tuan-tuan tolong doakan saya juga. Murah rezeki, panjang umur, lebih kebaikan kan? Dan juga maksudnya semua kita doakan negara kita supaya Allah angkat segala wabak-wabak ni. Okey, teknik baju. Okey, banyak lagi dan sebagainya. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita semua. Okey, kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami orang yang sentiasa sabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan ahli keluarga kami daripada wabak penyakit ya Allah. Peliharalah kami dan ahli keluarga kami daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah. Peliharalah kami dan ahli keluarga kami daripada akhlak yang buruk ya Allah. Peliharalah kami dan ahli keluarga kami daripada kepapaan dan kemiskinan ya Allah. Peliharalah kami dan ahli keluarga kami daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Peliharalah kami dan ahli keluarga kami daripada perkara-perkara yang kami tidak ingin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah. Kurniakan kepada kami kebaikan-kebaikan yang banyak ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk membuat sesuatu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada wabak dan penyakit ya Allah. Peliharalah agama kami ya Allah. Peliharalah negara kami ya Allah. Peliharalah sekalian muslimin dan muslimat pada mukminin dan mukminat walau di mana mereka berada ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, kita akhiri dengan tasbih
kafarah. Mari sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okay, jangan lupa wawarkan dan follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official IG Ustaz Amin Official, sebab saya insya-Allah akan pindah ke sana, dan juga subscribe YouTube Ustaz Amin channel, maknanya ada kuliah banyak yang kat sana. Dan insya-Allah malam ni pukul 10 malam ni insya-Allah jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.